Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang saya nak ajak setiap formula dan juga saya sertakan contoh. Okey, tengok balik lah. Ni saya dah ajak dalam kelas, cuma just nak recall balik saja. Okey, kalau perhatikan kat sini, kita ada law of exponent ataupun index dan juga law of logarithm. Jadi saya akan kata satu persatu formula tersebut beserta contoh nah. So formula yang pertama, A adalah asas Saya ingatkan sekali lagi, base bagi index adalah A. So A the power of m times A the power of n akan jadi A the power of n m plus m. Contoh dia. Saya ambil asas dia 3. Okay. 3 the power of 5 times 3 the power of 2. So, bila awak guna formula yang diberi hukum ni, syarat ingatlah, syarat dia asas mesti sama. Sekarang asas kita sama tak? Sini asas 3, sini pun asas 3. So, bila asas 3, kita boleh proceed dengan formula ni. Jadi, dia akan jadi, nampak tak? Asas 3 tu adalah A, kuasa M tu adalah 5, 3 ni A, 2 ni adalah N. Jadi, bila tukar saja, dia akan jadi nampak kat situ. 3 kuasa, nampak tak? M tambah N. So, untuk kes kita, 5 tambah 2. Jadi, 3 kuasa 7. Okay, dalam paksa tak boleh tinggal 3 kuasa 7 nah. Tekan kereta nah. 3 kuasa 7. Tahu kan nak tekan kereta macam mana 3 kuasa 7? 3. Dan tekan simbol kuasa. Tekan 7. Next, tekan sama dengan. Apa jawapan tu? 2187. Satu lagi nak cerita lah kan. Nampak tak koma? Ini koma tau. Jangan titik. Kalau titik habislah jawapan. Koma ni menunjukkan rumah tu dah nak jadi 1000. Okay, salin betul-betul. Okay, ini contoh yang pertama. Ingatlah jawapan awak mesti dalam bentuk ni. Tak boleh tinggal dalam 3 kuasa 7. Okay, next. Contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Sama juga macam tadi. Asas mesti sama. Di mana kali ni dalam bentuk bahagi. Bila bahagi nampak tak kuasa ditolak. Okay, contoh saya bagi lah. Saya bagi contoh asas dalam bentuk huruf pula. Okay, saya bagi dalam bentuk huruf pula nah. Saya letak huruf B lah pula. B kuasa 4 bahagi B kuasa 2. Okay, nampak? Kat situ. Asas kita sekarang adalah B. Asas kita adalah B. Syarat asas mesti sama. Sekarang A jadi B. M adalah 4. Dekat bawah ni pula A sini adalah B. N kat sini adalah 2. So, bila kita nak selesaikan, nampak dia akan jadi apa tu? A kuasa N tolak 2. Jadi, dia akan jadi B kuasa 4 tolak 2. Okay. Ada satu lagi saya nak tegur nah. Tulis betul-betul tahu. Asas mesti besar. Kuasa kecil je kat atas ni. Jangan 4 ni duduk segagan dengan B ni. Salah lah tulis. Jawapan awak akan jadi B kuasa 4 tolak 2. B kuasa 2. Ini jawapan awak. B kuasa 2. Okay, seterusnya nombor 3. Okay, nombor 3. Formula nombor 3. Formula 3 ada kurungan. Asas dia yang ni nah. Asas dia adalah A. Jadi, saya bagi sekarang. Contoh saya bagi. 2. Okay, kurungan. 2 kuasa negatif 2. Okay, saja letak negatif. Kurungan kuasa 3. Okay. So, negatif 2 adalah M. 3 adalah N. Jadi, bila selesaikan, nampak ada akan jadi apa? Okay, saya highlight juga lah. Asas. Okay, nampak tak? Jadi apa tu? Kuasa A tetap A. So, 2 tetap 2. Kuasa dia jadi darab. Tak sama tau dengan tadi. Yang tadi dia nak selesaikan 2 asas bila darab. Yang ni hanya dalam asas seorang saja duduk dalam kurungan. Berbeza tau. Konsep yang berbeza. Jadi sekarang ni
dia akan jadi 2. Ni seolah macam kita nak buka kurungan tu. Maknanya negatif 2 ni darab dengan 3. Jawapan awak akan jadi 2 negatif 6. Dan macam saya cakap tadi, tak boleh biarkan jawapan awak dalam ni. Sila tekan kalkulator. 2 kuasa negatif 6. Kena ajak kau ni, no? 2 kuasa negatif, letak negatif 6, tekan sama dengan, dapatlah perpuluhan tu 0.01, ambil lah 3 titik puluhan. Okey, ambil at least kurangnya 3 titik puluhan. 0.016. Okey, next, seterusnya contoh nombor 4. Contoh nombor 4 dia kata A kuasa kosong sama dengan 1. Dia nak terang apa saja kuasa kosong adalah 1. Contoh saya bagi kat sini, saya bagi 500 kuasa kosong sama dengan 1. Okay, tak percaya, tekan kalkulator. 500, okay, tak nampak lah, 500 kuasa kosong. Jawapan dia tetap 1. Okay, dia nak catat apa saja kuasa kosong, jawapan dia 1. Next, contoh nombor 5. Contoh nombor 5, dia menunjukkan nilai negatif. Okay, syarat dia asas tak boleh kosong. Ini syarat. Kalau letak tepi ni mana syarat? Asas tak boleh kosong. Okay, contoh lah, saya bagi asas saya 4 negatif 2. Okay, 4 negatif 2. Asas saya adalah 4. N saya adalah 2. So, negatif 2. Bila tukar saja dia akan jadi 1 per, nampak ada 4. Asas duduk ke bawah. Negatif 2 tadi akan jadi positif 2. Sebab dia letak ke bawah lah. Maksudnya asal negatif, bila buat turun bawah jadi positif. Sama juga kalau nilai kita positif, bawa naik atas jadi negatif. Okay, jawapan awak macam biasalah, saya kata tak boleh biar macam ni. Tekan kalkulator 4 kuasa 2 berapa? Ingat tak 4 kuasa 2? 1 per 16. Okay, jawapan perpuluhan boleh, pecahan boleh. Ini jawapan awak. Next, nombor 6. Okay, nombor 6. Dia ada kuasa. Yang ni kalau boleh saya nak labelkan lah. Sekejap lagi saya labelkan lah. Saya labelkan supaya kita nak susun senang. Okay, saya ambil contoh sini lah. 3. Okay, asas saya 3. Okay, sekarang saya highlight dulu asas supaya tak pening. Ni asas lah. Okay, ni asas kita. 3 kuasa berapa? 2 per 3. Okay, saya letak 3 kuasa 2 per 3. Jadi kat sini 2 saya adalah M. Manakala 3 saya adalah N. Okay. So, bila saya nak tukar kepada bentuk macam ni, okay, awak kena tahu lah sama ada bentuk ni tukar kepada bentuk ni ataupun bentuk macam ni tukar kepada bentuk ni. So, kena faham lah konsep dia. Jadi, kalau saya nak tukar, saya akan jadi, okay, saya letak kurungan. Saya letak punca kuasa. Asas duduk kat mana? Asas duduk kat dalam kan? So, saya letak asas saya kat dalam. Okay, saya highlight supaya tahu asas kat mana. Kemudian, okay, saya tutup kurungan. Nampak tak? Bila kita nak susun M dengan N ni, tak hati tengoklah yang kita labelkan. Nampak tak? Ini huruf N. So, saya letak huruf N. Ini huruf M. So, saya letak huruf M kat sini. Ini cara tulis. Kan senang kan? So, tolong labelkan. Bila awak label, awak tak ada masalah nak susun. Bila tak label tu yang pening. Label kat sini tak apa-apa. Isa boleh je label. Saya benarkan label macam ni. So, senang lah kan? Lepas tu, tugas awak tekanlah kalkulator. Nak biar macam ni boleh, tekan kalkulator boleh. Tahu nak tekan macam mana kalkulator? Punca kuasa 3. Tahu kan? Okay. Buat sama macam dia. Dia ada kurungan, kita buat kurungan. Punca kuasa 3 macam mana nak tekan kalkulator? Dekat sini. Okay, dekat kalkulator awak ada punca kuasa 3 tu. Dekat sini. So, kalau nak tekan warna kuning, kena tekan shift. Nak tekan warna pink, kena tekan alpha. Sekarang kita nak tekan warna kuning kan? So, kita tekan shift. Tekan tutup kurungan. Nampak tak? Dia dah keluar punca kuasa 3.
Sekarang masukkan nilai punca kuasa 3 awak adalah 3. Kemudian tutup kurungan. Kemudian dia kata kuasa 2. So kuasa 2 nampak sini kan? Dekat terus kuasa 2. Tekan kalkulator, dapat jawapan 2.08. Okey, dapatlah dia punya nilai dia 2.08. So, dapat jawapan 2.08. Okey, dia nilai awak. Tekan kalkulator je. Dan contoh yang terakhir, kita ada kurungan, kemudian kita ada kuasa di luar tu. Okey, contoh saya bagi. Ni menunjukkan dua asas A dan juga B. Okey, contoh kat sini saya letak 7 7C. Okey, 7C. Kurungan kuasa 5. Okay, nampak tak? 7 ni adalah A, B ni adalah C. Suara kuasa. Jadi bila saya nak buka kurungan tu, dia akan jadi 7 kuasa 5, C kuasa 5. Okay, macam saya terang tadi, apa saja dalam kurungan ni, kena dapat 5 ni. Maksudnya 5 ni untuk C, 5 ni untuk 7. Okay, contohlah, saya ada pecahan kot, ada per kat sini. Ada 2. Okey, duduk dalam kurungan sekali ya. Ada 2. Jadi sama juga 2 ni pun akan terima juga 5 tu. Okey, 2 tu akan terima 5 tu juga. Walaupun 2 tu duduk kat bawah. Janji 2 tu duduk dalam kurungan yang sama. So, tekan kalkulator lah. 7 kuasa 5. Kita akan dapat 7 kuasa 5. Kita dapat 16,807. C kuasa 5. Bagi 2 kuasa 5. Kita dapat 32. Kalau rasa boleh perkecil, perkecil. Boleh tak? 16807 bahagi 32. Inilah awak boleh dapat jawapan awak. Sama je, tak ada perkecil nilai dia. So, jawapan awak macam ni je. Kalau boleh pemudah, mudah. Kalau tak boleh pemudah, macam ni juga jawapan awak. Okey, itu contoh berkaitan dengan indeks.